Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Selamat petang belaka di Kakak Ambo. Alhamdulillah jumpa semula pula kita menerusi pertemuan kita untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita berada pada tanggal 6 September 2019 bersamaan dengan 6 Muharram 1441 Hijri. Jadi terima kasihlah kepada adik Kakak Ambo yang telah pun bersama dengan kita semua start daripada awal pagi sampai lah koloni. Dan terima kasih juga untuk sains sobat Ambo yang baru saja selesai tugas sementara saat ini bersama dengan Noi yang telah pun bersama dengan adik kakak kita start daripada pukul 2 petang sampai ke pukul 6 petang menerusi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Jadi petang ni sekali lagi kita bersama menerusi ruangan interaktif agama bersama dengan tetamu kita yang memang tidak asing lagi lah bagi kita semua, sentiasa bersama-sama dengan kita, berdampingan dengan kita, memberikan yang terbaik untuk kita, menyampaikan ceramahnya. Jadi kita ucapkan selamat datang lah kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Sattar bin Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama tak jumpa. Hari ni jumpa pula kita. Jodoh ada lagi. Dia maksudnya dalam kehidupan kita ni, dia kadang-kadang dia ada waktunya untuk kita bertukar. Kadang-kadang kita kekal di tempat yang sama. Ada kalanya kita terpaksa berubah kedudukan kita untuk memberi keselesaan kepada kita. Ada. Ubah posisi. Ubah posisi. Tapi Ustaz tak pongoh hari ni. Sekala mari kat muka nampak pongoh juga. Jadi hari ni tak berapa nak pongoh lah mana. Jadi bila kita cerita mengenai dengan pongoh ni Ustaz, kita tahulah pongoh ni sebenarnya daripada definisi dia tu, pongoh ni sebenarnya menunjukkan bahawasanya orang tu backing. Ada sepatas seleh sikit sudahlah. Kita pun tak berapa nak sedap duduk dah. Mongoh. Dia orang mongoh ni kalau kita tengok gapo hak ada tepi dia, gapo hak ada dekat dengan dia, gapo hak ada depan dia tu, sudah. Benda itulah yang akan menjadi masalah. Kalau dia nak marah kat orang ke gapo ke semua, kadang-kadang kalau ada air, dia lepas dengan gelak-gelak. Lerak meja. Tu pesen orang pongoh lah tu. Dia orang pongoh ni mungkin dia ada kategori-kategori dia juga Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh ulah dengan lebih lanjut lagi untuk petang ni, gapo yang dimaksudkan dengan pongoh, lagu mana pongoh ni boleh berlaku, adakah dia faktor keturunan ataupun sebagainya. Jadi kita dengar daripada Al-Fadil Ustaz Abdul Sattar kita. Dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang telah menurunkan semangat sakinah, ketenangan di dalam hati-hati orang-orang mukmin, tujuannya untuk menambahkan lagi iman yang sedia ada di dalam hati orang-orang mukmin tu. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga baginda serta para sahabat baginda semua. Tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar radio Kelantan FM, dan juga ada yang menonton di page Facebook kita. Semoga hari ni tenang-tenang dan semoga hari ni tu kata leneh lah hati kita tu tak. Jadi hari ni kita nak mari cerita mengenai pongoh. Jadi ambo pun mari tidak mongoh lah hari ni. Tertarik juga sebenarnya mendengar tajuk yang bakal dikupas ke hari ni, pongoh. Dia pongoh ni Syah, dia ada belakang rasa orang. Cuma sikit banyak ataupun dia boleh urus, dia boleh tahan ke tak tahan pongoh dia. Sebab sifat marah ni dia mari sekali package dah. Dia package dah dalam diri kita ni. Ada belakang dah. Ada sifat marah, ada sifat backing, ada sifat malu, ada sifat tak tergamuk, ada macam-macam sifat. Dia cukup nak sempurna kehidupan manusia ni. Kita sebagai seorang manusia ni, kalau tak ada sifat malu, tak jadi manusia. Betul. Tak ada sifat marah, sifat backing, tak jadi. Betul. Cuma sifat-sifat ni
kita boleh uruh dengan baik ataupun kita lock dia sehingga dia memudaratkan kita. Malu contohnya. Malu. Kalau kita kena malu, biar kena pada tempat dia. Kalau malu tak sukalu pun tak jadi kerja juga. Nak makan nasi malu. Ada kata tua kata kan. Apa ni malu bertanya sesat jalan. Malu macam-macam lah. Maknanya tidak selesa lah hidup kalau malu terlajak. Begitu juga dengan sifat pongoh. Pongoh ni bahasa Kelantan kita je kali pongoh. Rasanya kalau orang luar dia panggil muka lain. Supaya backing. Orang kita je panggil backing, orang lain panggil garang. Kau lagu mana dah. Betul. Cuma dia beza backing dengan pongoh ni. Backing ni dia jenis orang jenis backing. Dia backing ni dia orang apa panggil dia kalau apa kita kata tegah kau orang gitu dah. Orang tegah, orang backing ni. Dia pongoh ni, dia mari sekali-sekala. Dia tidak sokmo. Dia tanya tak kena. Dia mari mongohnya. Dia tak kena mongoh lalu. Orang backing dia tak larat makut pinggir kalau dia marah. Orang pongoh dia tak kecek banyak, dia bakal berau lalu. Tu pongoh. Dia beza sikit jelah, tapi mari daripada benda yang sama, benda marah. Ada kelebihan pongoh ni sebenarnya. Ada kelebihan dia. Ada kalau kita kena dengan cara, maka dia akan orang kata gapo dia akan adalah faedahnya. Sebab tu Tuhan bubuh pongoh sikit dalam diri kita. Tak pongoh langsung orang tak takut kita. Tak boleh jadi orang pijak kepala kita. Orang kita main buat lagu tu je. Tak orang pijak kepala kita. Tapi hak nak cerita petaninya hak jenis pongoh selajak ni. Tak pongoh sehingga merosakkan apa yang kata merosakkan diri kita, merosakkan hubungan kita. Sama telah kalau kita ni mongoh rumah. Ada orang dia berani luar tak berani, rumah dia berani lah. Dia mongoh dengan bini dia mongoh dengan anak dia, nak habis kober rumah ke apa. Ada orang lagi tu. Ada orang dia mongoh luar. Kelik rumah merik dengan bini. Ada juga orang lagi tu. Banyak kaya orang mongoh takut bini. Ada orang kata lah. Mau tak tahu. Jadi mongoh ni kalau kita sebagai seorang toke kedah, kita tuai kedah. Kalau kita mongoh dengan pelanggan kita, walaupun benar kita, tapi tentu sekali pelanggan kita tak masuk dah kedah kita. Betul. Tak? Gitu juga kalau kita ni mongoh dengan kita ni seorang saing, kita saing. Kita mongoh dengan saing. Walaupun benar kita, tapi saing tak sesaing dah dengan kita. Betul. Kalau kita ni seorang gapo kita kata, seorang bos. Mongoh dengan anak buah kita. Walaupun menek tentulah menek alik bos, tapi anak kali anak buah kita tak selesa dah kerja dengan kita. Betul. Pakat tubik habis ni. Kalau kita ni siapa dia? Kita ni keluarga. Kalau kita mongoh dengan sepupu kita, mongoh dengan pok saudara, mongoh tu. Hubungi ke keluarga pastinya akan makin longgar. Betul. Waris tak cara dah kita. Yalah. Kalau kita mongoh dengan siapa? Kita mongoh dengan cikgu. Kalau kita budak sekolah. Kalau kita murid, mongoh dengan cikgu. Walaupun benar kita, tapi ilmu yang kita ambil daripada cikgu tak berkat dah. Kalau kita pula cikgu, mongoh dengan anak murid. Lagu mana? Walaupun tentu benar cikgu, tapi tak ada dah orang nak main ngaji dengan kita. Kalau kita mongoh dengan siapa-siapa pun, maknanya walaupun benar kita, tapi hak ruginya, hak halahnya sebenarnya siapa dia? Sebenarnya kita. Keegoan kita, berasa besar diri kita, hak tu hak halahnya. Kita halah dengan ego, kita halah dengan gapo nama ni, dan akhirnya dia merugikan kita. Tu orang kata pongoh. Sebab itulah pongoh ni dia kena diurus dengan baik. Pongoh ni boleh pongoh tapi biar bertepak orang kata. Tapi tepak mana pongoh ni Syah agak-agak. Tak ada rasa tu. Tepak kita boleh mongoh ni rasa tak banyak tepak lah. Betul. Cuma kita backing sikit boleh. Dengan anak-anak kena celong mati mata sekali-sekala. Tapi bukan mongoh dengan anak-anak. Ada orang bila dia mongoh dia hilang pertimbangan sebenarnya. Kewarasan kita ni tahan kita mongoh kita hilang dah. Kita sudah tidak jadi kita yang sebenar. Tahan kita duduk senyap gini, kita boleh royak belakang. Alah tak okay kita nak lerak air atas muka orang. Tak okay kita nak ludah muka orang. Tapi dia tahan mongoh. Dia benda tu berlaku secara spontan. Spontan. Dia aktif selalu. Tapi walaupun dia spontan Syah, orang akan ingat kita ludah muka orang, mungkin kita boleh lupa. Tapi orang kena ludah tu. Dia ingat pak mati. Sampai bila-bila dia ingat. Walaupun perbuatan tu secara
spontan Ya. kata tak, cara tidak terniak, tidak gapo. Jadi itulah petang ni kita cuba kupas lah lagu mana ni. Sifat pongoh ni patut ada ke ataupun patut tak ada. Ya. Dalam diri kita. Okey. Sebabnya banyak yang berlaku ni apa nama ni perceraian rumah tangga. Dok habis apa kata baloh sains sobat. Ya. Maknanya ada sebahagian besarnya ialah kes pongoh ni ya. Betul. Kes mongoh lagi. Okey, ambo nak tengok di apa ni page Kelantan FM ni banyak komen-komen yang kita terima ni Ustaz. Ya. Tubuh Tanah dia bagi saleh lah kepada kita. Assalamualaikum Ustaz dan juga DJ Shah. Sofia Zakaria tepat sekali dia wayak. Lepas tu Najib Zain ni dia wayak kalau orang luar dia panggil panah bagai. Panah bagai. Bukan bagai panah. Bukan bagai panah. Kalau bagai panah sedap lah. Okey. Lepas tu Ustaz kita ada juga apa ni pendengar kita ni Zuliana. Assalamualaikum sahabat petai belaka. Alhamdulillah clear dinilai Negeri Sembilan. Mendengar kita di Negeri Sembilan. Lepas tu ada ni bandar ngutik ni dia royak baking ni biar bertepak. Nur Haslini pula dia kata betul gapo Ustaz royak tu. Jadi ambonya tertarik apabila tajuk pongoh ni. Dia ada dua perbezaan antara pongoh dan juga pokngoh. Pokngoh ni kita boleh buat kecek kira ajak pergi minum air kedai kopi. Yalah. Tapi kalau pongoh ni payah sikit. Baik tak sah lah. Lagu tu deh. Jadi kepada adik kakak kita hak mana menonton page Kelantan FM ketika ni, kalau ada sebagai pertanyaan soalan yang berkaitan dengan pongoh ni, boleh kongsi dengan ambo. InsyaAllah lepas ni ambo bacalah pertanyaan daripada adik kakak kita, pendengar-pendengar kita, dengar kita ni di page Kelantan FM. Sebab di page Kelantan FM ni dia bukan hanya boleh didengar di Kelantan sahaja Ustaz, tapi di seluruh dunia pun boleh dengar. Okey, kita berbalik kepada bicara kita ataupun tajuk kita hari ni pongoh. Pongoh ni kadang-kadang dia tak boleh nak bawa bicara langsung. Itulah kelebihan pongoh ni. Kalau ngapok ngoh tak ada masalah. Ya. Kalau sedap lagi ngamuk ngoh. Betul. Jadi lagu mana boleh jadi pongoh ni Ustaz? Dalam kehidupan kita ni tiba-tiba kita ni jadi sera, mari tanpa kita sedar, tanpa kita tak khabar, kita ni jegekoh orang ko. Tiba-tiba duduk meja molek-molek tiba-tiba naik angin Lagu mana tu Ustaz? Dia boleh jadilah. Orang kata dia ni jenis bakar pongoh. Maknanya keturunan. Betul. Keturunan. Yalah dah, walaupun keturunan tu betul lah. Semua orang ada pongoh macam royak tadi. Semua manusia ni sifat pongoh tu ada. Sikit banyak dalam setiap tubuh manusia. Cuma dia reti urus ataupun dia tak reti urus saja. Bila dia tak reti urus, maka pongoh menguasai diri. Betul. Kalau dia reti urus, pongoh ni akan duduk di belakang. Ada gapo dia depan iaitu sabar. Sabar pun Allah hubung juga dalam setiap diri manusia ni ada dah sifat sabar. Sifat sabar, sifat orang panggil sanggup menanggung kesusahan. Boleh tanggung kesusahan. Ada kita ni kadang-kadang kita boleh tanggung kesusahan kerana benda hak kita nak buat tu kita minat. Ada orang rela susah, rela tak tidur kerana nak tengok bola. Cerita hal bola ni mongoh tu mari Malay. Kita tengok berlaku antara Indonesia dan juga Malaysia. Dengan Malaysia Malay. Bila kalah mongoh lah. Dia tak boleh nak terima kekalahan tu. Bila tak boleh nak terima kekalahan, maka dia mongoh. Akhirnya kalau mongoh saja tak apa. Bila lepas mongoh dia akan jadi lebih besar kepada rusuhan. Supaya peredah kita tengok Malay. Macam pereh, paikong segala-galanya. Mana ni sifat pongoh ni. Betul. Sifat pongoh menguasai diri, maka ke sifat kemanusiaan tu makin menurun. Akan naiknya sifat yang tidak kemanusiaan lah. Walaupun hanya asal bola ni dia untuk perpaduan. Kita semangat kesukaan ni topah mana dah. Kalau main tu kita pelik dah. Apa yang jadi gitu lalu. Perlu kita tahu bahawasanya kalah menang ni ada pertandingan sebenarnya. Nama suka tu menang kalah dah. Jadi kita kena terima lah kenyataan tu. Tak boleh terima lah. Jadi itu satu yang contoh paling baik lah untuk tajuk kita petang ni pongoh. Jadi pongoh ni dia mari setiap diri kita lah. Syahnya kata mari mana pongoh ni, mari daripada dalam diri kita masing-masing ada. Cuma kita reti urus atau kita tak reti urus. Kita nampak Syah pongoh
pongoh ni satu benda yang kita kata kecil je. Dah wak kecil kira dalam radio nah. Bab pongoh ni. Ya. Sebenarnya pongoh ni amat tertarik dengan satu kata-kata daripada Ibnu Jauzi. Ya. Ibnu Jauzi dia cerita dalam satu kitab dia, dalam buku dia yang dia tulis, tak silap ambo, dalam buku Al-Fawaid nama dia. Ya. Dia kata ramai manusia ni masuk neraka melalui 3 pintu. Nak neraka ni kita tak tahu pintu lagu mana, tapi nak gambarkan kepada kita melalui 3 sebab lah. Satu dia kata dia akan masuk neraka manusia ni, akan masuk neraka melalui pintu syubhat dia panggil. Pintu syubhat ni ialah pintu yang kita ni, pemikiran kita telah dirasuk ataupun dimasuk oleh berbagai-bagai ism, berbagai-bagai pahaman. Ada fahaman liberalnya, fahaman macam-macam lah ni roh. Fahaman komunisnya, fahaman gapo dia lagi, pluralnya, macam-macam lah. Betul. Sehingga akhirnya kita jadi syubhat. Kita jadi ragu-ragu dengan agama kita sendiri. Dok, bila mari banyak kita belajar berkali ni dengan ni ada fahaman ni, akhirnya dia meragukan kita daripada kebenaran agama kita. Meletakkan diri kita ni dalam keadaan was-was. Yes, was-was. Maka akhirnya dia masuk ke neraka. Betul. Kata Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ke Ibnu Qayyim ke gitulah. Ibnu Qayyim gitu. Amat tak apa ingat mana. Tapi yang kedua dia kata pintu yang kedua ialah pintu syahwat. Pintu syahwat ni bukan syahwat maksud kita nafsu seks tu tidak. Pintu syahwat ni ialah hawa nafsu kita, angin kita. Apabila angin kita ni menguasai diri. Bila kita menguasai diri angin kita, maka kita berani untuk nak melanggar perintah Tuhan. Kita nak tidak buat segala perintah Tuhan dah. Larangan Tuhan kita langgar. Sebab hawa nafsu kita duduk depan. Maka menyebabkan kita buat tok cara ke hukum hakim dah. Hok sedap kita buat. Sedap lik kita tok cara dah betul sok salah. Tu kira belakang kira dah kata dah. Tu juga menyebabkan satu pintu untuk kita terjerumus ke dalam neraka. Dan yang ketiganya ialah sifat marah, sifat pongoh, sifat backing. Ramai orang masuk ke jurang neraka ni, masuk ke dalam neraka ni akibat dia tidak boleh mengurus kemarahannya. Sehingga marah ni kita nampak asalnya pongoh. Lepas tu dia pergi backing. Lepas tu pergi kepada marah, akhirnya menjadi perseteruan. Menjadi musuh. Kita dengan orang jadi musuh. Asalnya baik, tak ada gapo, sebabnya kecil je. Tapi bila kita duduk lok api kemarahan ni, akhirnya jadi musuh. Bermusuhan, perang gapo semua gitu gini. Sepola ni di antara kaum, di antara antara satu bangsa dengan satu bangsa, masing-masing cari lubang untuk nak marah. Kemarahan ni mula-mula dia lah gitu je. Sikit-sikit gitu dah. Mula keling mata. Lepas tu aku tengok, lepas tu mula akan menjadi permusuhan. Dan pintu ni lah, pintu kemarahan ni lah, kata Ibnu Jauzi saat ni, dia kata menjadi salah satu daripada orang masuk untuk nak pergi ke neraka. Maknanya nak kita nampak kecil je. Sebenarnya kemarahan ni satu benda yang besar. Yang perlu kita, semua kita kena urus. Kita tahan marah, bukan berarti kita dayus. Orang buat nyanyuk kita tak marah. Bukan berarti kita dayus. Bukan berarti juga kita takut. Kita takut. Jadi itu, tapi kita duk rasa begitu. Dia kata sabar ni ada hak juga. Dia kata sebenarnya kesabaran tidak ada hak sempadan. Kalau orang kata sabar tu ada hak, maknanya dia tu tidak sabar. Betul. Bila sekali orang buat, kita kata sabar. 2 kali buat, 3 sabar. 4 kali buat, dia kata sabar pun ada sepadan juga. Betul. Ada hak juga. Maknanya sabar mu habis dah situ. Maka semua duk sabar selama ni tak ada. Tak ada. Habis. Maknanya jadi orang tak sabar. Saya tertarik juga dengan kata-kata ustaz tadi, perpaduan. Sebenarnya kita di Kelantan FM ini juga sentiasa menanam sikap untuk anak-anak muda kita menyemai sikap perpaduan, di antara kita semua lah, berbagai bangsa. Sebab kita tahu bahawasanya negara kita adalah sebuah negara majmuk yang mempunyai perbilang kaum dan juga agama. Jadi kita harapkan dengan kita cara kita tanamkan ini, dia akan memberi kesepaduan yang ukuh lah untuk semua anak bangsa kita di Malaysia ni. Sebab itulah Islam dia agama yang rahmat. Betul. Islam ni sebuah agama yang memberi rahmat, bukan kepada setakat diri kita dapat rahmat. Orang sekeliling sekalian kita, masyarakat kita, bahkan negara kita akan mendapat rahmat. Bukan mengharapkan orang lain
lain. Kita yang melahirkan rahmat tu. Betul. Tak? Macam kita kalau kita tak ada pongoh, Iya. kita akan ada sifat kasih sayang. Rahmat ni kasih sayang. Tak? Rahmat dalam keluarga kita. Maknanya kita memulakan rahmat yang Islam ada tu, Islam nak bui tu, kita mulakan dalam keluarga kita. Jangan duk mongoh dengan anak, jangan duk mongoh dengan bini, tak? Jangan duk mongoh dengan jiran-jiran. Ni Allah wah motel apa orang kata pokok macam pokok motel pokok kepodok masuk lek tarau kita mongoh pakai kerak lalu benda boleh kecek orang kata tak. Akhirnya dengan jiran kita kalau kita duduk kita jiran pun bui makan buah duk balik kita tu tak apa susahnya sikit-sikit sapu-sapuh tu biasalah orang kata tak. Tak kira dengan kerana tu nak bala apa lagi dengan orang yang berlain keturunan berlain bahasa dengan kita ni orang Islam, kita duk kata kita lah orang yang paling baik. Dok, agama kita lah agama yang paling betul. Maka kita tunjukkanlah baik kita betul kita ni kepada orang lain supaya orang lain tidak tu je sebenarnya. Kita kena tanam semangat kejiranan kita. Kepada jiran-jiran yang berada di sebelah kiri kanan kita, di depan dan juga belakang. Ustaz, saya bila Ustaz cerita mengenai dengan pongoh ni. Pongoh ni terjadi disebabkan oleh sebagaimana yang Ustaz nyatakan tadi. Adakah pongoh ni juga turut dibantu oleh bisikan syaitan yang membuatkan kita ni jadi pongoh? Ya, betul. Pongoh ni bila mari daripada maruh. Sebelum tu aku nak baca satu ayat Quran sebut ni bahawa Quran adalah surah gapo dia tak ingat ni. Tuhan kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah, berebutlah. Kita kata Tuhan kata berebutlah dua perkara. Tuhan suruh kita berebut dua perkara. Satu maghfirah, berebut untuk nak mendapat keampunan daripada Allah. Kita kena berebut siang malam berlomba-lomba kita untuk kita dapat keampunan daripada Allah. Dan selagi kita kena berebut juga jannah, berebut untuk nak mendapatkan syurga. Syurga ni Tuhan kata sebutir syurga ni arduhas samawati wal ard. Luah dia langit dan bumi. Kalau dia kata syurga ni seluah Kelantan, besar dah. Ada seluah Kota Baru pun besar. Seluah Kota Baru besar dah. Nak dibandingkan dengan Kelantan. Ni seluah langit dan bumi. Disediakan Tuhan kata uiddat lil muttaqin. Disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Lepas tu Tuhan sebut lagu mana orang bertakwa ni. Tuhan sebut dalam ayat ni, dia sebut alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Satu, orang-orang bertakwa ni ialah orang yang membelanjakan harta dia suka menderma ketika dia senang dan ketika dia susah. Dia masa dia senang pun dia ada duit, dia sedekah, dia derma, dia belanjakan harta dia ke jalan yang baik, dan waktu susah pun dia derma juga. Ada seria dua, ada seria dia sama. Gitu. Wal kaziminal ghaidh. Lepas tu yang kedua, orang yang Tuhan sedia ke syurga tadi, satu orang yang belanja ke harta dia jalan baik. Yang kedua ialah orang yang boleh tahan marah. Orang yang menahan ketika dia boleh tahan diri dia daripada ketika dia marah. Wal kaziminal ghaidh, Tuhan kata. Maknanya besar benda ni. Pongoh ni kata tanya pongoh dia tahan. Dia boleh tahan pongoh dia. Orang ni Tuhan sedia ke syurga. Tuhan sediakan syurga untuk dia. Orang yang boleh tahan marah, tahan pongoh. Desa lagi Tuhan kata wal afina anin nas. Orang yang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Orang salah kita maafkanlah. Barulah tok serabut kepala kita. Kita ni selagi kita duk ingat salah orang, tidur tak nera. Dia ni sanggupnya buat kat aku. Dia ni sanggupnya kata kat aku. Kita pula tidur tak cenera. Orang je kata lepas habis tak ada gapo dah. Kita pula sebab apa? Kita tidak memaafkan orang. Maknanya Tuhan ajar kita ni nak suruh selesa hidup atas dunia ni, nombor satu, ada sikit sebanyak pitis ria dua ya, bui sedekah. Senang hati kita. Yang kedua, bila nak marah kita tahan. Kita tahan marah kita. Hati kita akan tenang, hati kita akan senang. Dan yang ketiga, ada orang salah buat salah kita maafkan. Tidak dayus pun, tidak kata tolong mu. Orang salah kamu pergi maaf gitu. Tak tolong orang akan kata kita baik. Betul tak? Jadi tu di antara ayat Quran lah. Ada dalam satu hadis Nabi pula dia kata, Nabi kata laisa syadid bisur'ati bis
sira'ah, bisira'ah. Orang kuat tu bukanlah orang yang kuat tu bukanlah seorang ahli gusti, ahli gomo, ahli hok Jepun tu gapo dia hok pakai cawak tu. Judo. Bukan judo gapo Sumo. Sumo. Bukan orang gagah ni tu Nabi kata laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang gagah orang kuat ni dia ni boleh jadi ahli gusti, ahli muay kau gapo dak. Innamasyadid, tapi orang yang kuat, orang yang gagah sengoti allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang boleh pegang diri dia, tambak diri dia ketika dia marah. Seolah-olah bila tangan kita marah, kita ambil tali, kita ikat. Ikat diri sendiri supaya tak boleh nak buat gapo. Jadi nak marah pun kena ikat dah. Kata dah. Maknanya dia boleh menahan diri dia daripada marah. Inilah orang kuat, bukan orang dayus. Kita duk kata penakut, buat gapo-gapo pun tak ada dak marah, tapi kita tahan marah kita. Inilah orang. Kalau tak marah tu luar biasa lah. Orang kata kita tak marah. Tu kita tak say. Kita nak marah tu. Dia marilah marah tu. Tapi kita tahan marah kita. Itulah orang yang kuat. Okey. Amba tertarik dengan salah seorang pendengar kita di page Kelantan FM ni. Dia tanya soalan dengan Ustaz lah. Daripada Ma'alim Mamat. Dia tanya lagu mana cara nak uruh pongoh ni supaya jadi baik. Ya. Ada lagi Nabi sebelum kita nak jawab soalan ni. Amo bawa doa hadis ni, amo kena baca. Nabi kata anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada seorang lelaki dia mari jumpa Nabi, sahabat lah, dia mari jumpa Nabi, dia kata tolong royak satu benda, orang kata kata-kata azimat lah kat hamba ni biar hamba boleh hama. Nabi jawab la taghdab. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Tahan, kalau nak marah tahan. Lepas tu tanya lagi sekali, hok lain lagi Nabi kata la taghdab sehingga beberapa kali. Nabi pesan ke orang ni, mu jangan marah. Dia minta, maknanya nak ceritanya jangan marah kat orang ni adalah satu akhlak yang baik. Satu perangai comel. Dan kita ni jadi kuat kalau kita boleh tidak marah kat orang. Dan marah ni ada juga Nabi kata, marah ni mari daripada syaitan. Marah ni ialah mari daripada syaitan. Maka syaitan tu daripada api. Tak diciptakan daripada api. Jadi kalau mu nak padamkan api, maka mu kena dengan air. Maka time kita nak marah, kita ambil wuduk. Nabi kata kalau mu time mu nak marah, mu pergi hungar ambil wuduk. Bila ambil wuduk, basuh tangan, basuh muka. Bukan mandi. Ambil wuduk tu. Wuduk, basuh tangan, basuh kau semua, basuh alat-alat wuduk tu, maka marahmu akan turun lah. Kemarahan kita akan turun. So ada Nabi sebut selagi pula, kalau kita marah, maka kita baca hak ni lah. Hak ni orang semua boleh baca. Dia baca a'udzubillah minasyaitanirrajim. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ni hak ni semua orang reti ni baca a'udzubillah ni dah. Jadi kalau tahan kita berasa nak marah, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Ada orang dia istighfar. Baru nak marah, astagfirullahalazim. Kali dia sedar sikit dah. Mana turun sikit tahap kemarahan dia. Nabi ajar satunya beristighfar. Berta'awuz dia panggil. Kita baca a'udzubillah minasyaitanirrajim. Ada selagi istighfar yang kedua pun Nabi ajar juga astagfirullahalazim. Pun boleh meredakan rasa marah. Selagi Nabi sebut idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang ni dia mari berasa nak marah, falyaskut, maka dia diam. Suruh duduk senyap. Orang nak marah, jangan kecek, senyap. Bila senyap, tapi kalau ada setengah orang kata orang kaunselor ini kaunselor dia kata kalau senyap dia bekok. Dia bekok dia kata dah. Nabi kata senyap. Lepas tu sebenarnya nak hilang bekok tu pergi mana-mana, pergi dalam rok mana, jekoh pergi lah kau pohon kayu, jekoh pergi kau kakoh lutung tu. Lepaslah marah situ. Masa nak marah tu duduk senyap.
Ni ajaran Nabi. Maknanya kita ni bila kita nak marah, kita ambil sunnah ni boleh pahala sebenarnya. Time kita nak marah, kita senyap. Idza ghadiba ahadukum, apabila seorang mu mari berasa nak marah, Nabi kata falyaskut. Maka mu senyap, mu duduk dia. Lepas tu ada lagi ubah posisi. Kalau kita nak marah, kita ubah posisi. Daripada kita marah, biasanya nak marah ni kita duduk cacer tau. Kita berdiri, maka kita duduk. Orang nak marah, kita duduk. Kalau mari lagi berasa nak marah, duduk tu tak boleh lagi, kita duduk catok. Duduk cokor, duduk congok seller ni. Kalau tak boleh lagi, berasa lagi nak marah, maka nyengi. Nyengi, tidur. Ada kisah jiran hamba dulu lah. Masa hamba budak-budak, dia baru laki bini. Baloh ni laki bini tengah hari waktu tu. Kamu ingat lagi. Masalah rumah tangga lah ni. Masalah rumah tangga. Kita tak tahu masa tu kita budak-budak lagi. Masalah dia baloh ronggang so kelamin tu. Lepas tu siapa nak bercerah. Siapa nak cerah. Tapi bini dia ni, isteri dia ni bijak. Dia kata, abang kalau nak cerah gapo pun, lepas Zuhur karil lah. Ni amo nak masak makan nasi dulu, abang tidur dulu. Abang tidur dulu, lepas tu amo masak, lepas tu amo gerak makan nasi, lepas tu kita nak cerah-cerah lepas makan nasi. Jadi biar kenyal-kenyal dulu. Jadi tu laki dia pun mati kutu juga tau. Dia pun terus masuk dapur, masuk kokeng senyap mentah. Lepas tu senyap terus. Rupa-rupanya mocik ni dia royak, dia kata bila dia kenyal perut kau ni habis nak marah. Dia kata dah berkali marah tu lapar berkali dah. Jadi siapa ke akhir hayat mereka dua ni tidak bercerah tangga lah. Tidak bercerah. Tapi masa baloh tu kak memang nak cerah lolo-lolo. Kekal bahagia. Tapi cerdik lah isteri dia ni cerdik. Dia kata nak boleh abang nak cerah ke apa pun. Tapi lepas makan nasi lah. Tak sedap juga kita cerah. Kena pula bini masuk sedap hari tu. Tentu sekali tu. Maknanya kali ni masuk ke terakhir tu kali tu. Kena apa ni orang panggil sup giabok. Tak ada terlupa habis dah. Itu di antara benda lah. Yang orang kata nak menahan daripada marah. Ada ni Nabi kata innal ghadab minasyaitan. Sesungguhnya marah ni ialah daripada syaitan. Wa innasyaitan khuliqa minan nar. Dan syaitan tu diciptakan daripada api. Wa innama tatutfa'un nar bil ma. Api ni dapat dipadam dengan air. Fa iza ghadiba, apabila mu marah, falyatawadda. Maka gi ambil wuduk. Ada juga suruh mandi. Ada juga hadis lain, apabila kita marah, disuruh kita ni pergi mandi. Bukan setakat wuduk tak tahan juga. Pergi mandi. Lepas tu baca Quran. Tak nak marah, baca Quran. Ni payah sikit lah. Pasal, tapi lah ni tak payah mana. Mungkin dalam handphone ni ada Quran belakang. Betul. Bila berasa nak dia marah, ada aplikasi. Ada aplikasi Quran. Maka tak nak marah, pak buka baca Yasin kau. InsyaAllah boleh lupa lah. Ataupun kalau rajin lagi, kismaya boleh 2 rakaat. Nak marah sangat. Ngadak kiblat molek, Allahu akbar derah lah. Lepas tu duduk rasa hilang lah. Tu benda-benda yang kita kata salah cara-cara lah. 3-4 cara untuk kita nak menghilangkan rasa pongoh kita, rasa marah kita. Sebab kita semua orang akui, tak ada siapa nafi bahawa marah ni merugikan. Dan tak ada menguntungkan sikit abuk. Jadi itulah yang terkandung dalam hadis dan juga Al-Quran yang disarankan kepada kita. Sebenarnya bila cerita pasal penguh ni, serupa Ustaz Wayak ni, setiap di antara kita ada tanya-tanya dia, kita mari hilang kawalan. Tak boleh nak kontrol. Lost control. Tidak ada keseimbangan dalam pemikiran kita yang menyebabkan kita ni naik angin. Ada. Tambah-tambah kena pula tanya-tanya tu kita bersomak. Gaji tak masuk ko. Gaji tak masuk ko. Lepas tu baloh dengan bini ko. Tu yang jadi bersombak tu. Jadi bila bersombak tu kan, saya pula duk bisik kita. Gapo lagi? Tunjuklah pongohmu tu. Kita anak jatuh. Okey Ustaz, kita nak bersama dengan pemanggil kita di talian petan ni siapa dia ni? Tak di lagi nak telefon ni, kita terambil pemanggil kita ni dulu. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama dengan Kak Soh kita daripada Bukit Panah je lah ke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ini Ustaz, saya nak dapat pendapat Ustaz lah ni. Ya. Pasal macam orang-orang ni pun masih ayah Ustaz.
Dia makan macam di ayah kita kebus sudah Ustaz. Ya. Macam mana kau ubat situ pasal orang bangun di ayah tu Ustaz. Ubat dia lagi mana Ustaz. Dengar dia Ustaz dah. Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang pongoh tak air ni. Jenis panas sebentar, lepas tu dia sejuk selalu. Bagus dah sebenarnya. Daripada dia berpanah berpanjangnya, dia panas sebentar, bui air dia kan, beres lalu. Kadang-kadang anak dia mongoh. WPT 10 ya. Senyap betul. Budak-budak lah ni. Kalau kita tengok budak-budak lah ni, zaman perubahan zaman ni dia mudah je kalau budak-budak jenis duduk di rumah cara duduk teriak, mongoh lah sebab boleh nak melepah ke gapo dia nak dak. Bui telefon selalu. Senyap lalu. Jadi gitulah. Maknanya caranya nombor satu kena orang yang kalau dia rasa dia ni jenis hati pongoh. Dia tahu dia hati pongoh. Maka dia kena banyak ke berzikir. Basahilah lidah dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun sebut nama-nama Tuhan. Banyak nama Tuhan yang boleh membaiki hati kita. Macam ya Rahman, ya Rahim, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Ya Latif, wahai Tuhan yang melembutkan hati, Tuhan yang Maha Teliti. Latif ni Maha Teliti dalam kerja buat dia. Allah ni dalam kerja buat dia sangat teliti. Kita baca apa ni, sebut nama-nama Tuhan ni. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hanan, Ya Mannan. Banyak bacalah. Kalau kita sendiri, kita sedarlah bahawa kita ni jenis orang pongoh. Jenis pongoh, tak kira lah pongoh tak ayah kau tak gajah kau. Nama pun tak jauh medah. Jenis pongoh ni orang kaitkan dengan tahi. Betul. Tak jauh medah. Jadi kalau kita sedar, dah gitulah. Dan dengan kita ni nak baiki orang memang payah kalau orang tu sendiri tidak nak baiki dia. Kita tak boleh nak baiki supaya orang tu tidak marah, tidak pongoh. Memang tak boleh. Kena beri kesedaran lah kepada dia, dan builah orang kata saat ni lah nama-nama Tuhan, zikir, hati dia akan jadi lembut. Hati akan jadi lembut bila lidah kita ni lembut, boleh sebut nama-nama Allah, maka lidah ni dia akan membawa hati kita pun akan jadi lembut. Jadi dia lah kata kalau kita duk dengar orang kecek maki hamu, telinga kita ni masuk makin hamu semua. Hati kita akan jadi kerah sebenarnya. Betul. Hati kita akan jadi kerah. Apa lagi kalau mulut kita duk kecek benda koksi semua. Hati jadi koksi juga. Mana dia berkait di antara lidah, telinga. Jadi dengarlah benda-benda yang comel. Sebutlah benda-benda yang comel. InsyaAllah hati akan jadi comel. InsyaAllah. Gitu deh. Kak Sah kau saat ni kau saja. Kak Sah Bukit Panah. Amba tertarik juga dengan komen daripada pendengar kita ni, Man Redland. Tanah Merah. Tapi tak tahulah dia duduk Tanah Merah kau dia duduk Kuala Lumpur ni sebab dia dengar menerusi page Kelantan FM ni. Ustaz, ada orang minta tolong tanya ni. Kalau bini dia nak pergi mana-mana tak rajin nak oyak dia. Gapa-gapa hal pun tak rajin oyak dia. Nak marah takutnya bini ni balik rumah mak dia. Gapo perlu buat. Tapi dia ni habis sabar sebenarnya. Kena walk pergi masjid ni bini dia ni. Berkali lelaki ni tak walk pergi masjid, nak mengajar sendiri tak reti. Betul tak? Walk pergi jumpa ustaz-ustaz, biar ustaz ajar. Nak walk pergi dengar kuliah-kuliah gorek. Singgah masjid tu bawa isteri sekali. Ada orang kata apa dia, ada ustaz-ustaz duk cerita kan. Tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Kita suami ni kita tahu dah kononnya tanggungjawab kita terhadap isteri. Maka isteri tu pun kita kena tahu juga tanggungjawab dia apa terhadap suami. Setara mana dia boleh pergi, setara mana dia tak boleh pergi. Gapo dia boleh buat, gapo dia tak boleh buat. Kalau kita royak, dia kata abang sedap lah royak. Tapi kalau ustaz-ustaz tolong pergi royak, duk berasa dia tidak akan, insya-Allah lah dia kata dak. Dia akan boleh sedar. Kita selain daripada kita doa lagi deh. Kita doa tak payah pergi cari ubat gapo ni. Isteri yang jenis tak dengar kata, jenis berahsia dengan suami ni. Khabar-khabar gaib. Khabar gaib lah okey lah mana. Ni. Okey nak baluh gitu kata dak. Tak sedar juga kata mana baluh bini. Kau gaib semacam. Tak nak sabar dak. Cuma kita kena ada usahanya ialah kita dengan bagi kaunseling lah ke dia. Kaunseling ni sama ada melalui ustaz-ustaz
Dah ustaz-ustaz lah moleknya. Dia buka kitab sikit dah, dia baca ayat Quran. Manusia ni, kita ni orang beriman ni, orang Islam ni bunyi kena ayat Quran, cair. Patuh lalu dengan ayat Quran dah. Mana tapi kalau kita ngemongoh, dia lagi dah kalau kita mongoh dengan isteri kita, duk blebel, duk marah, dah ada orang siapa tepuk tapak, tak jinak dah. Orang tino ni tidak akan jinak dah. Ada Nabi sebut orang tino ni ibarat ke seperti tulang rusuk yang belok. Nah, tulang rusuk yang belok. Sehingga ada orang kata kita orang tino ni asal daripada tulang rusuk kita. Ada setengah kata dok, hanya bandingan. Perempuan ini Nabi kata seolah-olah serupa dengan tulang rusuk yang belok. Kalau kita betul bahan dengan tuku nak betul, tulang tu akan patuh. Tapi kalau kita duk belok situ, pak bila-bila pas roh belok. Tak betul lah. Tak betul dah. Maka kita lah orang hok gagah saat ni. Dok memerlukan satu kegagahan, satu kekuatan untuk nak betul tulang rusuk hok belok ni. Iaitu dengan kita tidak marah, kita lurus. Luru akhirnya tulang tu kalau dia tidak belok pun dia betul sikit. Dia akan jadi lembut dengan luru, dengan urut, kata dengan belai. Belayan ni dak kita boleh mematahkan hati. Betul. Orang kata kita serai emosi, dia tak berkesan. Kita serai dengan emosi kita serai dengan jasad, dengan fizikal ni tak jadi. Maknanya kita nak patahkan orang, kena patahkan hati dia. Lagu mana nak patah hati dia? Dengan lemah lembut. Dengan kita tahan rasa marah kita biar bekok dalam perut kita ni. Marah. Tapi melalui belayan, melalui gapo, insya-Allah patah bini. Sudah goyak lah dak. Okey, ni ada komen daripada Abi Alid. Dia tanya lagu mana kau kita ni nak siram kepongohan kita ni bila kita marah. Kita nak sirai dia. Nak sirai jadi pongoh lah ni. Berkali Abi Alik ni jenis orang pongoh juga berkali. Kamu kenal ni Abi Alik ni. Dia orang alah ke ulu ni. Nulah. Jadi tadi kita cerita dah bahawa al-ghadab tu minasyaitan. Kemarahan itu, kebaikannya itu, kepongohan itu daripada syaitan. Dan syaitan itu khuliqa minan nar, diciptakan daripada api. Maka Nabi kata api ini boleh dipadam dengan air. Maka kita sirailah dengan air sembahyang. Kita sirailah dengan kita mandi dan kita sirailah dengan zikir-zikir. InsyaAllah boleh reda kemarahan kita. Supaya kita duduk rumah, kalau seteruk panas hari ni, pergi mandi. Terjun sungai. Sesah. Tapi kena terjun 4 tahun sahaja. Terjun 4 dalam. Okey, kita ada 5 minit lagi untuk kita terus bersama. Sebenarnya tajuk pongoh kita ni hari ni mendapat pandangan daripada pendengar-pendengar kita ni. Bukan kata di Kelantan sahaja, pemanggil-pemanggil kita pun ada sebenarnya. Lepas tu kita ada siapa ni? Pendengar kita ni dia komen daripada Johor ni. Dia dengar daripada Johor. Terima kasihlah sebab memberi satu pengajaran yang terbaik untuk kita semua mempelajari sifat pongoh ni sebenar. Lepas tu Imam Muda Samsuri, dengar-dengar orang ngajar lah dulu betul ni. Terima kasih Imam Muda Samsuri. Zura Jusuh terbaik Kelantan FM. Saya dengar daripada Johor Bahru. Ni pendengar kita daripada Johor Bahru. Lepas tu Ahmad Abah Zaid, dia kata nyata molek ulas ustaz terbaik. Alhamdulillah. Kamal Khairi pula, mu tengok aku tengok mu lala sekali, gu lawan mari mu tak puas hati gapong aku. Nak gocoh kau. Ada juga kiriman daripada Ismail Nan, dia kata terbaik ulasnya ustaz, jelas dan juga boleh faham. Alhamdulillah. Lepas tu ada juga pendengar kita ni, selamat petang DJ Shah dan juga Ustaz kupasan terbaik daripada Ustaz tentang isu pongoh ni. Jadi sebenarnya bila kita cerita pasal pongoh ni, banyak yang berlaku. Kadang-kadang kita duduk meja makan ko ataupun kita duduk di mana-mana saja, kita boleh tengok lamak tu je Syah. Kita dah lamak mari. Legat meja pongoh lalu cari tokek dalam. Nyanyi tokek dalam. Mana enggak makan ni aku ni lambat ni, aku siapa ajak tadi. Ingat pitih aku tak laku. Ada. Sedekah tak ada gapo pun. Tukar masuk baru tengah masuk, tapi nak tunjuknya bahawa dia ni pongoh.
Megah dengan pongoh dia. Jadi kalau dengar cara lagu tu gak kita kena ada orang kata muslihat untuk kita nak patuh ke semangat orang pongoh ni. Jadi ustaz dah nyata ke lagu mana kita nak patuh ke semangat orang pongoh ni dengan cara sebagaimana ustaz kata tadi, ambil air semaya, berzikir, lepas tu ngaji Quran. Itu adalah salah satu daripada cara-caranya untuk kita nak mematuhkan semangat orang pongoh ni. Jadi terima kasihlah kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami di Radio Malaysia Kelantan FM. Tajuk pongoh kita hari ini sebenarnya memberi sedikit kesedaran kepada kita bahawasanya kita perlu untuk mengawal emosi kita ni supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang pongoh. Jadilah orang yang terbaik, tunjukkan kebaikan kita ni untuk anak-anak kita sebagai generasi masa hadapan supaya menjadi yang terbaik. Dan kita kekalkan semangat perpaduan di antara kita semua. Semoga apa yang kita dapat dan juga apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz kita petang ni memberi manfaat yang terbaik untuk kita guna pakai lah. Jangan dengar saja, jadi dengar dan juga gunakan manfaat yang telah pun diwayak oleh Ustaz kita ni, cara-cara nak mengelak daripada pongoh. Hamba pun jenis orang pongoh juga Ustaz. Tapi dia bertepat jugalah. Dia kadang-kadang muka nampak pongoh. Muka pongoh kata hati bunga. Betul. Okey, semoga manfaat yang dikongsi ini boleh memberikan yang terbaik lah untuk kita. Lepas tu ada Hafiz Suhanim ni, dia wayak semoga manfaat buat semua. Semoga Ustaz diberikan kesihatan yang baik untuk meneruskan dakwah. Amin. Lepas tu pula terima kasih Ustaz daripada Abah Zaid. Lepas tu Abi Alik ni dia tanya, Ustaz ke yang di FB santai tu? Ustaz lah tu. Pakai piyah depan ni Ustaz lah tu. Macam Ustaz sendiri ada ke Facebook kalau ada pendengar-pendengar kita nak mengikuti Ustaz di Facebook ni? Ada Facebooknya. Nama apa tu? Facebook dia Sattar M. SATTARM. InsyaAllah M tu apa tu Ustaz? M tu Muhammad. Ingat kau masyur. Bukan mongoh. Bukan mongoh dah. Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa semula pula minggu depan seperti biasa kepada adik kakak kita yang nak bersama-sama menerusi ruangan interaktif agama. Petang ininya kita bersama dengan Ustaz Al-Fadil Ustaz Abdul Sattar bin Muhammad yang telah pun bersama-sama dengan kita berkongsi tajuk pongoh. Minggu depan dia nak berkongsi tajuk berapa pula, kita nanti tengoklah minggu depan dah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita telah pun bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Sattar bin Muhammad yang telah pun bersama-sama dengan kita. Beliau adalah merupakan tenaga pengajar di IPG ataupun pensyarah lah di IPG, Institut Pendidikan Guru di Kuala Lumpur tu. Jadi kalau segera nak berjumpa dengan Ustaz ni, boleh gilah waktu berjabat di IPG Kota Baru dah. Terima kasih belaka. Lepas ni kita nak masuk ke jam yang kedua. Di jam yang kedua lepas ni kita ada info solat dan juga kita ada bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Petaninya kita nak dengar bacaan daripada Haji Alwi Yunus yang akan membaca surah An-Nur ayat 42 hingga 53. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami pastinya di Radio Malaysia Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.